Saudara sekalian, saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ketiga. 请大家打开路加福音第3章。 Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ketiga saya akan baca sampai ayat yang ke-6. 第3章第3至第6节至3至6节。 Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. 他就来到约旦河一带地方，宣讲悔改的洗礼，使罪得赦。正如先知以赛亚书上所记的话说，在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。一切山洼都要填满，大小山冈都要削平，弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路要改为平坦。凡有血气的，都要见上帝的救恩。” Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memahami, merenungkan bagian ini, saya mengajak kita sekali lagi tundukkan kepala kita berdoa. 在还没有思考神的话语之前，我们一起祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang penuh dengan anugerah, kasih karunia, dan segala berkat. 主，我们感谢你，我们有一个充满恩惠、慈爱的天父。 Bahkan semua berkat dan anugerah Tuhan curahkan bagi kami sebelum kami mampu untuk menyadarinya. 当我们有意识到的时候，你已经将你的恩福赐予我们了。 Itulah sebabnya ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan berbagai situasi dan persoalan ini, 在我们充满问题的生活中， Engkau ajarkan kami bahwa Engkaulah Allah yang beserta dengan kami. Engkaulah Allah yang menuntun langkah hidup kami. 你教导我们，告诉我们你是带领、引领我们的神。 Melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan bersama-sama. 通过你的真理，我们要思考的。 Engkau bukalah pikiran dan hati kami ya Tuhan, 求你打开我们的心， sehingga kami boleh lebih dalam lagi, kami boleh mengenal kasih-Mu yang besar itu. 那我们可以更加的清楚明白你伟大的爱。 Secara khusus kami boleh mempersiapkan hati kami, bagaimana kami menantikan, baik itu peringatan akan perayaan Natal pertama, maupun menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. 再次的提醒我们，来如何预备我们的心，等候你的降生，并且等候你第二次的再来。 Ya Bapa, berbicaralah kepada kami sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. 天父，求你对我们说话，你的儿女已经预备心聆听。 Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们感谢、祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita biasanya akan melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang penting di dalam kehidupan kita. 弟兄姐妹们，我们通常在生活上面，如果有重要的事情，我们会预备好我们的心去迎接。 Maka semakin penting peristiwa itu bagi kita, maka usaha kita untuk melakukan persiapan-persiapan itu tentu semakin besar. 如果那件事越是重要的话，我们就会越准备的越充分去迎接。 Saya percaya bagaimana saudara dan saya mempersiapkan ujian kenaikan kelas, dan kita akan belajar sungguh-sungguh untuk bisa melewati ujian kenaikan kelas ini. 我相信大家都经历过，当我们要默契考试升级的时候呢，我们就会拼命的去学习。 Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, kita mempersiapkan dengan baik apa yang bisa kita lakukan agar di hari pernikahan kita itu adalah hari yang sungguh-sungguh indah. 已婚的弟兄姐妹们，我相信当你们筹备婚礼的时候，你一定会把最好的献上，使你的婚礼成为一个有纪念性、有美好的。 Walaupun banyak orang mempersiapkan dengan
susah payah dengan baik sekali hari pernikahannya, tetapi lupa mempersiapkan bagaimana setelah pernikahannya. 但是你们只注意到这个堂皇的婚礼，但是你忘了婚后过的日子是怎么样的。 Saudara, pada 3 sampai 9 September yang lalu, kira-kira 2 bulan yang lalu, negara kita menerima kunjungan dari Paus Fransiskus. 在这个2个多月前呢，我们的国家到访了一位贵宾，就是 Francis Pope。 Saudara, ini merupakan kunjungan setelah 35 tahun tidak ada kunjungan paus ke Indonesia. 他已经有35年的之久，已经没有到访印度尼西亚了。 Saudara, walaupun panitia mengatakan bahwa kunjungan paus ke Indonesia itu akan dilakukan dengan konsep kesederhanaan. 虽然这个筹委会已经声明了，就是他的到访就是以简单的仪式， Tetapi persiapan untuk menyambut kedatangannya saudara tidak mungkin dilakukan dengan sederhana. 但是筹备的迎接方式，我们也不能够马虎。 Konfirmasi kedatangannya sudah dilakukan 2 tahun sebelumnya. 他的这个计划来到访已经2年前就已经计划好了。 Persiapan teknis menuju kedatangannya ini sungguh-sungguh dilakukan itu mulai kira-kira 5 bulan sebelum kedatangannya. 但是技术方面，这个安排整个行程就是5个月之前才开始筹备的。 Lebih dari 4.500 personil keamanan tim operasi gabungan polisi dan TNI untuk mengamankan kedatangannya. 大约有4500名的警力，这样在他到访的期间呢，已经展开了这个联合的行动。 Lalu sudah direncanakan begitu nanti kedatangannya, semua jalan-jalan akan ditutup dan direkayasa sehingga seluruh acara itu perjalanannya boleh berjalan dengan baik. 这个他要到的、要经过的那个路线，全部我们已经安置好了，以确保这个局势的稳定。 Dan Paus direncanakan juga akan memimpin kebaktian misa di GBK di Senayan. 教父也会在圣奈亚这个广场，就是举行这个弥撒仪式。 Dan akan dihadiri oleh 86.000 umat Katolik, saudara. 当时有天主教徒大约有86000名。 Paus akan tiba di stadion GBK itu jam 4 sore, tetapi para pengunjung sudah memadati area itu dari jam 12 siang. 弥撒仪式就是在下午4点才开始，但是12点已经人山人海了。 Dan acara ibadah itu, saudara, melibatkan lebih dari 1000 para pelayan-pelayan ibadah. 就是在这个弥撒仪式已经有参与的人已经有超越1000数了。 1000 panitia yang bergerak di lapangan. 有1000名的这个服侍者，就是服侍委员，就是在广场里面行动。 800 media, awak media dan para wartawan yang meliput. 800名的媒体记者， 300 petugas medis. 300名的医疗者。 Saudara, ini persiapan-persiapan yang tidak sederhana. 这不是一个简单的一个筹备。 Dengan persiapan yang matang, koordinasi yang baik semua pihak, akhirnya acara kunjungan Paus ke Indonesia semua berjalan dengan baik, dengan tertib, dengan lancar, mendapat apresiasi dari semua kalangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 因为有充分的准备，还有各方面的这配合呢，所以一切都可以顺利的进行，使得我们得到国内国外的一个赞赏。 Saudara, saya berpikir jika dalam berbagai peristiwa-peristiwa yang kita anggap penting dalam hidup kita, kita bisa melakukan persiapan sebaik-baiknya. 要是我们认为某些事情在我们生命当中是最重要的，我们会很好的去预备它。 Tapi pernahkah kita mempersiapkan hati dan diri kita sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus? 但是我们可曾预备好自己来迎接我们主耶稣基督的诞生？ Maka saudara, hari ini ketika kita memasuki Minggu Advent yang pertama di tahun 2024 ini, 当我们进入2024年的第一个降临周， masa Advent adalah masa kita untuk mempersiapkan hati, untuk menantikan peringatan akan kedatangan Kristus yang pertama 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. 降临期呢，就是我们预备好我们的心，就是纪念主耶稣2000年之前的诞生在伯利恒。
Tapi masa Advent juga punya pengertian yang kedua, saudara, yaitu adalah masa penantian kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Seperti yang pernah dia katakan, sesaat sebelum dia naik ke surga, dia akan datang kembali. 那么这个降临期也是我们等候主耶稣第二次再来，正如他升天之前所应许的。 Saudara, sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, sudah berapa kali kita merayakan Natal? 身为基督徒，你们已经经过圣诞节已经几次了？ Pernahkah saudara dan saya benar-benar mempersiapkan diri kita, hati kita untuk memperingati kembali kelahirannya Natal pertama itu, dan kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? 我们可曾已经预备心来接受，就是来等候主耶稣的第二次再来？ Atau jangan-jangan saudara dan saya sama sekali tidak pernah berharap Tuhan Yesus akan datang kedua kali? 或者我们根本不希望在有生之年主耶稣的第二次再来？ Oleh sebab itu saudara, pada minggu yang indah di Advent yang pertama hari ini, kita akan memikirkan tema mengenai persiapan. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Mari saudara dan saya, kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan. 因此，在这降临期的第一周，我们要好好的准备我们自己，来迎接主耶稣的到来。 Saudara, pada perikop yang tadi saya bacakan, itu adalah seruan dari Yohanes Pembaptis yang tercatat dalam Lukas pasal yang ketiga, dan itu adalah penggenapan dari apa yang telah ditulis oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 3 sampai 5. 正如刚才我们所念的经文里面，施洗约翰的呼喊呢，乃是在以赛亚书旧约圣经已经记载过了，就是在新约里面已经应验了。 Ini adalah perkataan penghiburan dari Nabi Yesaya kepada umat Israel yang pada saat itu hidup di dalam masa penghukuman pembuangan Tuhan ke tanah Babel. 这些话呢，就是为了安慰因为罪而不忠于上帝，他们所承受这个被流放的子民。 Umat Israel dihukum oleh Tuhan karena ketidaksetiaan mereka, karena kelakuan-kelakuan dosa mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 以色列人因为他们的罪，他们不忠于神，所以呢受到这样的惩罚。 Maka di tengah-tengah kondisi yang tertindas, mereka terus berharap-harap pertolongan dari Tuhan. 在他们面对这个压迫的情况下，他们不断的就是在等候神的帮助。 Dan di tengah-tengah keadaan yang tidak berdaya, Nabi Yesaya datang kepada mereka dan berkata kepada mereka, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Setiap gunung akan diratakan, lembah akan ditimbun. Setiap jalan yang berkelok akan diluruskan. Persiapkan jalan bagi Tuhan. 因此，以赛亚先知就在他们这样的情况无奈之下呢，以赛亚先知来到他们的面前，就是告诉他们：你们要预备主的道，就是大小山岗都要削平，一切的沙瓦都要填满，高高低低的也要改为平坦。 Kalau kalian mau menerima keselamatan dan kemuliaan dari Tuhan, persiapkanlah diri kalian. 如果你们要接受主的救恩，那么你们要预备好你们的心。 Maka dikatakan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan pada seluruh umat manusia. Mereka akan melihatnya bersama-sama. 因此，神的荣耀要被彰显给所有的子民。 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. 当施洗约翰说预备主的道，修直他的路时， Lukas mencatat bahwa Yohanes Pembaptis mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah orang yang akan membuka jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus Kristus. 路加记载施洗约翰乃是在旧约圣经所预言的，就是他在旷野里面呼喊， Dialah orang yang berseru-seru di padang gurun itu. 他就是那在旷野里呼喊的人。 Seruan kepada semua umat manusia agar mempersiapkan diri karena Sang Juru Selamat itu akan datang. 他呼召所有的人预备心，等候主救赎主的到来。 Saudara, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan baginya itu berarti kita mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan agar kedatangan Tuhan, agar jamahan Tuhan tidak menjadi sia-sia, melainkan menjadi sebuah pengalaman yang terpenting di dalam kehidupan kita. 预
预备主的道，修直他的路，意味着我们要准备好一切，就是等候主耶稣的到来和出没。让他的到来并不是突然。 Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara persiapan yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan? 就是成为我们人生中最美好的经历呢？我们要如何预备好来迎接他的到来呢？ Persiapan seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi saudara dan saya untuk kita lakukan? 主耶稣到底要我们怎么做来称为已经预备心来迎接他？ Dalam ayat-ayat tadi yang saya sudah bacakan, saudara, ada 2 hal yang penting yang perlu kita ingat. 从我们念读的经文有2件事情我们必须记得的。 Yang pertama adalah pertobatan. 第一就是悔改。 Lukas 3 ayat 3, Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." 路加福音3章3节，施洗约翰呼喊悔改并受洗，上帝必赦免你的罪。 Saudara, seruan Advent, seruan masa penantian, seruan Advent adalah seruan pertobatan bagi saudara dan saya. 降临期的呼喊就是悔改的呼叫。 Persiapan yang terbaik untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat itu adalah persiapan hati kita dan hati yang terbuka untuk diperbaharui oleh Tuhan. Itu adalah persiapan terbaik kita, saudara. 最好的就是准备的方式，就是我们预备好我们的心，一个悔改的心，等候主的到来。 Hati yang menyesal akan segala dosa-dosa dan kesalahan. Hati yang sungguh-sungguh mau berubah di hadapan Tuhan. Saudara, persiapan yang terbaik untuk menantikan kedatangan Tuhan adalah seperti itu. 就是诚心悔罪的人，我们等候主的到来的，那就是我们已经预备心的人。 Karena untuk itulah, saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk kemudian menanggung segala dosa dan kesalahan kita, untuk menebus kita dari semua dosa dan pelanggaran, untuk melewatkan kita dari hukuman dan murka Allah, sehingga kita memperoleh karunia, anugerah keselamatan hidup yang kekal. 主耶稣就是为此目的而来，就是让我们可以悔改，我们并且可以得救，我们可以脱离上帝的愤怒。 Tuhan Yesus datang untuk menyucikan kita, untuk menyelamatkan kita, dan menganugerahkan hidup yang kekal bagi kita. 主耶稣来就是为了洁净，并且是我们这个救恩。 Inilah inti dari kedatangan Kristus bagi kita. Inilah bukti dari cinta kasih yang besar yang Tuhan nyatakan bagi kita. Inilah inti dari peristiwa Natal itu, pertobatan dan pengampunan dosa. 主耶稣的到来就是为了让我们悔改，我们可以得到救恩，也就是我们要预备好我们的心来领受这一切。 Saudara, hari ini banyak orang mempersiapkan Natal dengan sibuk mempersiapkan apa yang ada di luar. 我们呢，在准备这个筹备这圣诞的时候，我们注重的就是为了这个外形的来这个费心。 Seperti ada yang kurang kalau Natal kita nggak pakai baju baru. 似乎圣诞节没有穿新衣裳，感觉到缺少什么。 Saya bicara dengan istri saya, semu saya, kapan kita bisa pergi, kita bisa beli baju baru untuk kita pakai waktu Natal. 我对师母说，我们什么时候可以出去买一些新衣裳？就是圣诞节的时候我们可以穿。 Padahal saya lupa, setiap kali ibadah Natal saya juga pakai baju pendeta, ya. 但是我忘了每次圣诞节的这个敬拜会，我穿的就是牧师的礼服。 Saudara, kita sibuk mempersiapkan Natal, kayaknya ada yang kurang kalau rumah kita belum didekorasi Natal, belum dipasang pohon-pohon Natal. 我们感觉到，如果圣诞节的时候，我们的家里没有这个圣诞节的装饰，没有那个气氛呢，我们好像缺少了什么。 Panitia luar biasa, saya lihat kerja keras, saudara melihat pohon Natal yang indah, dekorasi di gereja kita. Tetapi di belakang itu ada panitia-panitia yang mempersiapkan dengan susah payah, saudara. 圣诞筹委已经这个装饰了这个礼堂，使得很漂亮的礼堂来迎接圣诞节，但是背后他们付出的是多少的精神？
Kita mulai latihan-latihan untuk ibadah, latihan-latihan untuk semua acara-acara drama, dan semua kegiatan yang akan kita lakukan selama bulan Natal ini. 就在圣诞月里面呢，我们要预备的一首有话剧一系列的节目，我们就是忙碌于排练。 Saudara, itu semua baik, saya tidak mengatakan itu semua tidak perlu dilakukan. 我并没有说这一切是不好的事， Tapi sadarkah kita, saudara, persiapan terbaik kita dalam menyambut Natal adalah mempersiapkan hati kita. Kita seharusnya lebih khawatir apa yang ada di dalam kita yang kita belum siap untuk menyambut kedatangan Tuhan daripada lebih khawatir apa yang tampak di luar, saudara. 我们不要为外表的事情来费心，我们要好好的思考，到底这个一切的我们所做的这圣诞节的意义是什么？主要看是我们的心。 Bahkan Nabi Yesaya membuka kitab Yesaya pasal yang pertama dengan teguran bagi orang Israel. Di ayat yang ke-11 dikatakan, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Dan seterusnya, saudara, dikatakan ayat yang ke-15, apabila kamu menandahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. 上帝看重的是我们的内心，而不是外在。所以以赛亚书第1章这么说，在第11节，耶和华说：“你们所献的许多祭物与我何异呢？公绵羊的燔祭和肥畜的脂油我已经够了，公牛的血、羊羔的血、公山羊的血我都不喜悦。你们来朝见我，谁向你们讨这些，使你们践踏我的愿意呢？你们不要再献虚浮的供物，香品是我所憎恶的。月所和安息日，并宣召的大会也是我所憎恶的。做罪孽又守严肃会，我也不能容忍。你们举手祷告，我必遮掩不看；就是你们多多的祷告，我也不听。你们的手都满了杀人的血，你们要洗濯自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善。 Saudara, umat Tuhan seringkali merasa bahwa Tuhan senang melihat ibadah-ibadah, perayaan-perayaan, persembahan yang kita bawa kepada Dia, yang semua yang bagus-bagus, saudara. Tetapi 基督徒会误会，以为上帝喜悦我们一切就是很堂皇的一个庆典等等。 Tetapi Tuhan melalui firman Tuhan berkata, Tuhan tidak tertarik, saudara, terhadap semua yang bagus di luar itu, saudara. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, mereka semua adalah pembuat kejahatan. 但是圣经告诉我们，就是上帝不喜悦我们所做的外表的一切，主看重的是我们的内心，我们不可以行恶。 Begitu juga yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8 bagian B. Dikatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? 路加福音18章8节也有这么记载：人子来的时候，遇得见世上有信的吗？ Itu artinya ketika Tuhan Yesus datang menjumpai saudara dan saya secara pribadi, saudara. 要是主耶稣再来，就是问我们的时候， Dia tidak akan tanya, kenapa di Natal ini kamu tidak pakai baju baru. 他不会问圣诞节为什么你没有穿新衣裳呢？ Dia tidak akan tanya, mengapa di rumahmu tidak kamu pasang dekorasi pohon Natal. 你的家中也没有摆设圣诞的装饰品。 Dia tidak akan tanya, mengapa di gereja tidak ada
acara yang menarik. 主耶稣也不会问为什么教会没有多姿多彩的节目呢？ Tetapi Tuhan akan bertanya, apakah ada pertobatan di dalam hatimu? 但是主耶稣会问，你的心中是否已经悔改了？ Apakah engkau masih setia, engkau masih beriman di tengah-tengah seluruh kesulitan hidup yang kamu alami? Kamu tetap percaya aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? 你是否已经持守在黑暗的罪恶中？ Tuhan akan tanya itu saudara. Tuhan akan tanya bagaimanakah relasi kamu dengan orang-orang yang kamu kasihi, dengan suami dan istri kamu, orang tua dan anak-anak kamu, orang-orang di sekitar kamu. 主耶稣会问你和配偶、父母、孩子和他的关系怎么样？ Di Natal ini bagaimana hubungan kamu dengan orang-orang yang kamu kasihi di sekitarmu? 在你周围、你亲爱的人之间，你们的关系怎么样？ Tuhan akan tanya, sudah berapa jiwa-jiwa yang kamu bawa datang kepada Tuhan melalui kesaksian hidupmu? 上帝会问，通过你生活的见证，你已经带领了，就是几个灵魂来归向他。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, persiapan menyambut Natal yang terbaik adalah hati yang hancur, hati yang mau bertobat, yang terbuka untuk diperbaharui oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，最好的这个迎接圣诞的准备呢，就是一个悔改的心，愿意接受主的心。 Itulah hadiah Natal yang terbaik yang dapat kita bawa ke hadapan Tuhan. Terjadinya kebangunan rohani di dalam hati dan kehidupan kita. 就是在我们生命当中有属灵的复兴，那就是神所要的。 Terjadinya perubahan karakter, kita semakin serupa, dibentuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus itu sendiri. 属灵的复兴跟新的性德更像神，就是神所要求我们的。 Kita terlepas dari jerat dosa dan kita hidup di dalam damai sejahtera, kelegaan sejati dari Tuhan. 我们脱离罪的捆绑，并且活在主真正的平安里。 Itu persiapan Natal kita yang terbaik, saudara. 那就是我们预备圣诞最好的礼物。 Yang kedua, 第二， ketika Yohanes Pembaptis berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka dilanjutkan di ayat yang kelima dan ayat yang keenam, dia katakan setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. 施洗约翰说：“预备主的道，修直他的路。”接下来第5节，一切山瓦都要填满，大小山冈都要削平，弯弯曲曲的地方都要改为正直，高高低低的道路也要改为平坦。 Saudara, apa maksudnya ayat-ayat ini? 这个经节有什么含义呢？ Jadi pada zaman dulu atau mungkin masih terjadi pada zaman saat ini, ketika ada raja atau penguasa ingin datang melihat daerah-daerah wilayah kekuasaannya untuk menyapa masyarakat setempat, saudara. Maka sebelum raja datang, ada orang yang diutus terlebih dahulu untuk berjalan menapaki semua jalan yang akan dilewati oleh raja. 从前可能今天也是如此。当一个国王要出行的时候，他会差派他的使者到他要去的地方，他要经过的一切路程，来去就是探望一下他的这个为他准备这个道路。 Utusan raja ini akan berseru-seru, berteriak-teriak kepada masyarakat di tempat dan memberitahukan kepada mereka, siap-siap, siap-siap. Sebentar lagi nanti pada waktunya raja akan datang melewati tempat ini. 那些使者会就是呼喊，对百姓呼喊说：“啊，过一会儿这个国王就要来到访了，你们好好的预备国王要经过的路。” Maka cara masyarakat rakyat untuk mempersiapkan kedatangan raja adalah dengan cara membersihkan semua jalan-jalan, ada batu, ada kerikil, semua dibersihkan. Dan kalau jalan itu tidak rata, semua dibuat rata dan selurus mungkin. Sehingga apa saudara? Sehingga ketika raja datang, raja bisa melewati semuanya itu dengan lancar, dengan smooth begitu ya. 百姓就已经就是听到这个一个呼喊的时候呢，百姓就已经准备好一切，就是迎接他的国王的到来，使国王要经过的路就是平平淡淡的，就是说有石头大小石头他们就会挪开，并且预备好给国王一个顺畅的路可以行走。
Maka semua rakyat bahu-membahu, semua bekerja, nggak ada yang diam saudara. Semua apa yang bisa dilakukan, mungkin ada lobang-lobang, ditimbun, diratakan dulu. Semua rakyat mempersiapkan jalan bagi kedatangan raja. 百姓就是同心协力的，就是为这个国王的到来，为他铺路，使一切可以顺利。 Dan mereka tidak bersungut-sungut melakukan itu saudara. 他们是甘心乐意的去做。 Mereka dengan sukacita melakukan itu. Sebagai tanda apa saudara? Sebagai tanda mereka memuliakan, menghormati kewibawaan raja. Ini loh raja saya yang akan datang. Mereka melakukan semua effort yang diperlukan untuk mempersiapkan ketika raja datang, jalannya mulus dilalui raja. 他们并没有抱怨，他们甘心的去做，就是为了，因为他们体现出他们对国王的这个尊崇。 Semakin hebat persiapan mereka, semakin mulus jalan yang mereka bisa lakukan untuk menghormati kedatangan raja mereka, maka bangsa-bangsa lain akan melihat, wah, sungguh-sungguh raja ini raja yang mulia. Semua rakyatnya, semuanya bekerja sama, mempersiapkan kedatangan raja, melakukan segala sesuatu yang diperlukan agar ketika raja datang semua jalannya mulus. Bangsa-bangsa lain melihat dan mengapresiasi kerajaan ini. 当百姓这样做的话，为他们的国王就是费尽所有的力量，尽心尽意的去做准备的话，那么其他的这个邻国也会可以看到，并且对他们所做的一切赞赏。 Maka di ayat yang ke-6 Lukas pasal yang ketiga berkata, dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. 那么其他的人就是按照圣经所说的，都可以看见神的救恩。 Maka hal kedua yang kita dapatkan dari tema ini, mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang terbaik, adalah bagaimana kita bersaksi dengan segala upaya yang bisa kita lakukan, agar orang-orang lain sebanyak-banyaknya, mereka juga boleh melihat kemuliaan dan keselamatan yang daripada Tuhan. 为神预备道路的第二个意思，就是我们可以成为一个见证。凡我所做的，就是为了高举和荣耀神，好将人可以看见上帝的荣耀。 Saudara, Roma pasal yang ke-10 Rasul Paulus menulis, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? 在罗马书10章13到15节，因为凡求告主名的，必得救。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差传，怎能传道呢？如经上所记，传福音、传喜信的人，他们的脚中何等佳美！ Saudara, persembahan terbaik yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan pada Natal tahun ini, selain jiwa dan hati kita yang bertobat, adalah bagaimana kita dengan segala upaya yang bisa kita lakukan, membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. 在今年的圣诞节里，我们可以献上最好的礼物给神的，除了我们心里的那个悔改，我们要怎么样带新的灵魂归向神？ Agar mereka yang belum percaya, belum mengenal kasih Tuhan, mereka boleh mendengar Injil dan mereka boleh dijamah oleh Tuhan untuk kemudian menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Allah. 那些未信的人呢，他们可以经历到神的爱，并且可以得到救赎。 24 Desember 2019 saya melayani di ibadah Natal Pospei kita GMI Pontianak. 2019年的圣诞前夕，我在这个昆典的卫理公会那里服侍。 Dari bandara saudara saya dijemput oleh seorang panitia dan dia juga adalah majelis pada saat itu. 我到了机场之后，有一位执事，也就是筹委会的一员来接机。 Dan dia berkata, saya ditugaskan untuk mengajak Pak Pendeta sebelum kita ke lokasi, kita ke makan dulu. 他约我就是跟他一起吃饭，就是还没有正式讲道之前，约我一起去吃饭。 Lalu sambil makan, saya mulai mau kenal Bapak ini. Ya sebelumnya ya kenal-kenal begitu saja. Tapi kali ini hanya berdua. Saya pengen tahu lebih dalam mengenai Bapak ini yang jemput saya ini. 我们边吃边聊，我想更了解这个人。 Bagaimana ceritanya Bapak bisa jadi jemaat di GMI Pontianak?
我想知道他背后的故事，他如何成为这个昆典的一个执事？ Apakah dibawa keluarga ke gereja? 是不是你家人把你带到教会？ Oh bukan, saya satu keluarga bukan orang percaya. 不是的，我的一家人都还没信主， Saya bukan orang Kristen, 我并不是基督徒。 tetapi ada tetangga yang kontrak di sebelah itu, seorang anak muda. Dia selalu kalau ketemu di pagar, dia mau berangkat kerja, ketemu saya, dia selalu mengajak saya, ayo ke gereja. 就是我有一位邻居，一个青年人，就是未婚的青年人。他每次我见到他的时候，他就从这篱笆外面，他会就是约我一起到教会。 Setiap minggu kalau ketemu, ayo hari Minggu kita ke gereja. 他每个礼拜都会很殷勤的来邀请我去教会。 Dan gereja yang dimaksud adalah pos pelayanan kita, GMI Pontianak. 那所谓的教会呢，就是我们的布道所，在昆甸的布道所。 Dia terus menolak. 我屡次的，就是这个指示呢，屡次的拒绝了。 Sampai suatu ketika ada perayaan Natal di GMI Pontianak. 直到有一次，就是在昆典那个教会里面呢，这个布道所有庆祝圣诞。 Orang muda tetangga ini dengan khusus datang ke rumah dia, berbicara kepada dia, yuk Natalan yuk ke gereja Natal ini. 他特地到他的家，就是邀请他，这个是圣诞节，不如你与我一同到教会吧。 Biasanya dia tolak, 就是如果过去他就不 biasanya 拒 dia 绝， menolak. Tapi kali itu 但是 dia 那一 pikir 次， nggak enak lah, orang ini terus ajak ditolak terus. Dan kali ini datang khusus ngajak untuk Natalan, ya udah dia datang ke gereja. 就是他拒绝了好多次了，所以呢不好意思，他已经到登门拜访了，所以就随着他去教会了。 Dan di acara Natal itu saudara, dia mendengar tentang kasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Dan dia bertobat. Di dalam KKR itu, dia menerima Tuhan dan Juru Selamat sebagai Juru Selamatnya pribadi. 就在那一天晚上，就是培灵会的时候呢，他的心受感动，圣灵感动了他，他接受了主耶稣成为他个人的救主， Hidupnya berubah, 他的生命改变了， mulai aktif melayani Tuhan. 他开始就是很殷勤的服侍， Satu-satu anggota keluarganya dia bawa juga ke gereja. 他把家人一一的带到教会来。 Lalu saya penasaran, siapa anak muda itu yang bawa kamu pertama kali ke gereja itu? Barangkali masih ada orangnya sekarang. 我很好奇的问他，那位青年人引领到这个信主的呢，他的还在不在？我很想见他。 Dia mengatakan orangnya sekarang sudah tidak ada, sudah pindah tugas lagi di kota lain. 他说那个青年人已经搬到外地去有工作在外地了。 Tetapi dari hal sederhana yang dia lakukan, saudara, 但是他做的那么简单的一件事情， telah membawa jiwa baru dan orang ini telah mengalami kuasa Tuhan, mengalami perubahan hidup dan hidupnya sekarang sudah di dalam iman kepada Tuhan, bahkan melayani sebagai majelis. 看似一个小事，但他的这个小小的行为呢，却感动了这个执事，使到他今天可以那么成为上帝，就是服侍主，成为众人的祝福。 Membawa jiwa kepada Tuhan adalah persembahan terbaik yang kita bisa bawa ke hadapan Tuhan di dalam kita merayakan memperingati Natal kita. 把新的灵魂带到神的面前，那也是献给主最好的礼物。 Saudara, Natal tahun ini kita mengusung tema No Greater Love. 弟兄姐妹们，我们今年教会的圣诞主题就是无比的大爱。 Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Allah yang telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, memberi dirinya sebagai ganti hukuman dosa bagi seluruh umat manusia. 没有比上帝之爱更伟大的了。上帝差遣了他的独生子来到世上，献上自己的生命来换取人类的救赎。 Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik, saudara. 让我们预备好我们的心， Kita bawa perubahan hidup kita, pertobatan kita ke hadapan Tuhan. 我们将我们的悔改、我们生命的改变带到神的面前。 Dan kita mau bawa jiwa-jiwa baru pada perayaan Natal kita tahun ini. 今年我们节制就是要带新的灵魂到神的面前， Itulah persembahan terbaik yang bisa kita bawa ke hadapan Tuhan. 那就是我们可以带给上帝最好的礼物， Persiapkan jalan bagi Tuhan. 为主预备道路， Persiapkanlah diri kita sebaik-baiknya, saudara. 预备好我们自己， Bukan hanya untuk Natal ini saja, 不只是为了今年的圣诞， tetapi sampai seterusnya dan selamanya kita mempersiapkan diri kita yang terbaik. Kita menyambut dan menantikan kedatangan Kristus Yesus
Tuhan kita yang kedua kali. 从今天开始，直到我们生命的一生，我们就是为自己准备好自己的心，来迎接主耶稣第二次再来。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. 主耶稣，感谢你对我们说的话。 Mohon Roh-Mu yang kudus terus bekerja sehingga kami boleh mempersiapkan apa-apa saja yang diperlukan agar Natal di tahun ini menjadi begitu istimewa. Kami boleh mengalami sekali lagi kasih dan lawatan Engkau yang luar biasa. 求你的圣灵在我们心中动工，使我们可以感受到，我们可以有悔改的心，可以有主的爱和触摸在我们的心中。 Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami yang terdalam ya Tuhan. 将你的话语烙印在我们的心中。 Kalau sebentar kami akan berbagian dalam meja perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. 接下来我们要领受你的圣餐， Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. 求主你饶恕我们一切的过犯。 Kami sungguh-sungguh mau bertobat ya Tuhan. 我们要在你面前诚心的悔改。 Tuhan tolonglah kami. 主啊，求你帮助我们， Lepaskanlah kami dari semua jerat dosa. 求你释放我们从罪恶中的捆绑。 Sehingga sungguh ya Tuhan melalui perjamuan kudus yang kami terima, Tuhan Engkau memulihkan kehidupan kami. 通过我们所领受的圣餐，求主你恢复我们的生命。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。